sya'ar. Kata Sayyidina Umar, sebab hadis ni panjang saya tu syarah. Tak kala kami sedang duduk bersama Nabi. Sifat Nabi ni, dia selalu duduk dengan sahabat-sahabat. Duduk. Tak mesti cakap, tapi aura Rasulullah SAW tu, tengok tu, kerohanian tu naik tinggi. Tu hebatnya Rasulullah SAW. Tengah-tengah kami duduk, tiba-tiba mari seorang lelaki datang, pakaiannya putih, putih bersih, nampak kemah, rambutnya ikat itu di sisir hitam, maknanya la yura alaihi asarus safa wa la ya'rifuhu minna ahad. Nak kata orang ni dekat, kita tak kenal. Nak kata daripada jauh, tak nampak kesan musafir, macam orang dekat. Mari duduk orang. Hatta jalasa ila Nabi sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizai. Dia pergi kat Nabi, dia pelaga kepala lutut dia dengan kepala lutut Nabi, dia letak tangan dia atas peha Nabi. Oh, dekat benar lah. Sekaki mulut antara satu sama lain seolah-olah ni. Cara tu sekarang tak boleh tu. Tok Imam kata tak boleh, kaki aku geli mulut duk rapat sangat. Sebab dia duduk jauh-jauh. Tapi sebenarnya zaman dulu dia rapat-rapat. Yang kedua, ini kita tengok cara dia mari nak belajar tu. Kalau kita cari seat hak belakang dulu, cari hak tiang, hak dinding. Minta maaf, saya bukan kata apa-apa. Kadang-kadang kita pilih macam tu, tapi dia tak. Dia kata waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallam al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Soalan pertama dia tanya Nabi, "Hai Muhammad, apa itu Islam?" Nabi jawab, Islam tu dengan rukun Islam yang 5. Jadi kami pun rasa terkejut. Kenapa dia bila Nabi jawab dia kata kamu benar, dia tukang tanya, dia tukang membenarkan pula. Ibarat macam cikgu test murid jawab betul, seolah-olah macam tu. Qal fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Dia tanya apa itu iman. Nabi jawab rukun iman yang 6. Dia pun jawab benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia tanya apa itu ihsan. Nabi jawab ihsan itu kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, yakinlah Allah nampak kamu. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Cerita pada aku tentang bilakah berlaku kiamat. Nabi jawab mal mas'ul anha bi'alam minas sa'i. Mana mungkin orang yang kena tanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Poin di sini, dia tanya Nabi tentang bila berlakunya kiamat. Nabi jawab, mana mungkin orang yang kena tanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya Nabi tak tahu. Masa ketika tak tahu. Sini poin besar. Ni hadis sahih. Hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi. Hadis ni memberi jawapan bahawa mana-mana tok guru, mana-mana pengamal, mana-mana penyangka yang kata dia tahu bila kiamat. Berapa banyak kita dengar ramalan kiamat. Tahun 2000 lah, tahun 1970 lah, tahun 2022 lah, tahun tak, semua tak betul. Percayalah. Kerana ilmu ni ilmu daripada Allah. Kita tak tahu. Yang kita tahunya apabila Nabi khabarkan tanda-tanda kiamat, ada tanda besar, ada tanda kecil. Saya sebut tanda besar seperti Dajjal, kemunculan Dajjal. Saya sebut sifat Dajjal. Ramai orang sebut Dajjal ni Samiri, bukan. Dajjal ni Ibn Sayyah. Semua sekali saya cerita. Nas-nas. Sebab orang nak bincang sangat tentang fitnah akhir zaman. Saya sebut Dajjal, saya sebut Ya'juj Ma'juj. Tengok, kaji betul-betul. Tengok, lain tuan-tuan. Keadaannya lain.
Jadi tanda kiamat tak, waktu kiamat tak beza. Waktu kiamat kita tak tahu, tapi tanda kiamat kita tahu berdasarkan Nabi sebut kepada kita. Sahabat kata, fa akhbirni an amaratiha, tolong bagi tahu saya tentang tanda-tanda kiamat. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fi bunyan. Nabi sebut di sini dan hadis ni 3 perkara. Yalah, kalau nak sebut satu-satu panjang pulaknya. Dalam hadis ni Nabi sebut begitu, dalam hadis lain Nabi sebut dalam hadis ni kamu akan dapati adanya perempuan melahirkan tuangnya. Dia lahirkan tuang. Di sini ada 2-3 tafsiran. Tafsiran pertama, ramai di kalangan sahabat ataupun generasi tabi'in pergi perang. Bila perang, ramai kena tawang. Bila kena tawang, perempuan tu dia ambil, dia jadi tawang. Bila tawang, dia boleh bersama dengan perempuan tu tawanan. Yang menjadi hamba tu, bila bersama dengan perempuan tersebut dapat anak, maka anak tu merdeka, sebab anak akan ikut bapa tu lah dalam ni. Jadi mak tu dipanggil ummu walad. Dalam fiqh dipanggil ummu walad. Ummu walad ni maknanya kalau si suami dia tu ataupun tuan dia mati, dia merdeka. Itu kaedah dia. Jadi kalau anak perempuan tu, anak tu jadi tuang pada mak dia tu sendiri, seolah-olah macam tu. Dan yang kedua kata macam zaman sekarang lah, anak cerdik, belajar tinggi, kerja besar, malah orang lain nak jaga anak, dia suruh mak dia jaga anak. Jadi dia upah mak dia, kadang-kadang dia marah ke mak dia kerana anak tak ning, kata pula gini, siang kat mak tu. Itu pun seolah-olah macamlah hamba kepada anak dia sendiri. Waliyazubillah. Kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu tengok lelaki yang tak ada sepatu, yang dalam keadaan telanjang. Apa makna tak ada sepatu? Maknanya mungkin seliparnya buruk, mungkin koyok rabak, baju pun tak comel, baju pula maknanya pakai-pakai kau dah tutup aurat saja. Itulah ibaratnya, bukan telanjang bogey begitu tak. Maksudnya gitu. Dalam keadaan alah apa kerana miskin tak kaya. Ri'a asya, jadi ambil tukang pelera kambing orang, tukang ternak, tapi akhirnya yatatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlumba-lumba membina bangunan-bangunan pencakar langit. Saya kadang-kadang kalau saya pergi ke Mekah, saya suka bila driver bawa saya, ialah kita dah kena driver negeri Arab, memang kita tak tahu. Jadi duduk sebelah, kita bercakap lah daripada Mekah ke Madinah. Ada dia cerita, kadang-kadang kata ada orang tu Masya Allah, dia kerja macam kimpa kereta lah. Ada tanah dia dalam 20 hektar, 10 hektar itu, dia kimpa jual kereta besi-besi buruk gitu. Orang miskin gini. Tiba-tiba kerajaan take over tanah dia, dapat beberapa juta. Kaya serta merta. Tengok. Dan kadang-kadang kita baca sejarah taikun, orang miskin tapi akhirnya menjadi gergasi ekonomi dunia. Banyak dah boleh senaraikan. Itu biasa. Tuan-tuan, tanda kiamat ni banyak, tapi Nabi sebut banyak tu untuk hadis ni. Summan talaka palabistu maliya. Orang yang tanya Nabi ni terus pulang. Tu balik. Jadi aku sendiri, kata Sayyidina Umar, aku nengung. Siapa mari soalan ni? Soalan pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, keempat tentang kiamat, kelima tentang tanda-tanda kiamat. Aku termenung. Kemudian Nabi cakap kat aku semua, qala, ya Umar, atadri manisai, mu tahu tak siapa yang tanya tadi? Nabi SAW tanya. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul saja yang tahu. Qal
fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kamu mengajar agama kamu. Jibril ni malaikat. Malaikat dalam nas menyebut dicipta daripada cahaya. Itu malaikat. Syaitan, iblis dicipta daripada api, unsur lain-lain. Kita dicipta daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab, asalnya. Baik. Jadi malaikat ini kata ulama, dia sifatnya boleh tasyakkul. Apa makna tasyakkul? Dia boleh merupakan diri dia dengan rupa orang. Apa-apa rupa dia boleh, malaikat ni, dengan izin Allah. Jadi Jibril ni dia merupakan orang datang. Dan ada kala dia merupakan, ada kata pernah merupakan seperti Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ni sahabat Nabi yang banyak merantau. Dihyah ni orang comel, cantik. Kalau dia berjalan, orang ceritanya anak-anak perempuan ni duk tengok, ngendak kat dia lah, terbalik lah. Orang comel. Cerita orang comel ni zaman dulu ada, tak ramai lah. Tapi kalau saya nak cerita tu panjang, banyak kisah-kisah menarik ada. Jadi malaikat Jibril ni kadang-kadang dia rupa macam tu. Malaikat pernah merupakan masa perang Badar. Itu banyak kisah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami turunkan mereka 3,000 malaikat, 5,000 malaikat. Sahabat kata, aku paling kanan, paling kiri aku tengok ada seorang tu bersama kami, dan ekor dia punya serban ti 2, dan dia tak cakap banyak. Kadang-kadang kami nak libah musuh, jatuh dah, kena dah. Itu Allah tunjuk dan Allah zahirkan. Malaikat boleh merupa dengan izin Allah. Hadis yang ketiga, muka surat 27. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa saumi syahri ramadan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim oleh anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ni dia pernah mimpi syurga, mimpi neraka. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Bila dia mengadu kepada Rasulullah SAW, apa yang berlaku tuan-tuan? Rasulullah SAW dia mengadu pada kakak dia Hafsah, isteri Rasulullah, tentang syurga neraka. Rasulullah kata apa? Ni'mal abdu Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik hamba iaitu Abdullah kalau dia sembahyang malam. Nabi cara dia, kalau dia puji orang, dia akan sangkutkan dengan sesuatu ibadat ataupun kebaikan. Tu cara Nabi. Dia tak beri blank check, ni baik ni, tak. Tapi dia akan syaratkan dia jadi baik kalau dia sembahyang malam. Jadi kawan ni tak pernah tinggal sembahyang daripada umur muda sampai ketua. Itu dia. Jadi hadis ni saya rasa saya tak perlu syarahkan, sebab hadis ni hadis hukum Islam yang kita tahu satu persatu. Hadis yang keempat, kejadian manusia amalan berdasarkan yang terakhir. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah memberitahu kami, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, summa yakunu 'alaqah misla dzalik, summa yakunu mudghah misla dzalik, summa yusalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat. Sesungguhnya seorang kamu dihimpunkan pada kejadiannya dalam perut mak kamu tu, mak 40 hari pertama mani, setitis mani yang dipanggil sebagai nutfatin amsyaj. 40 hari kedua dia berbentuk alaqah ataupun kita kata uritus yang gantung pada dinding rahim. 40 ketiga dia jadi segumpal darah janin, macam janin dah, maknanya 120 hari. Kemudian datang malaikat tiup ruh. Sebab itu perempuan bila dia mengandung, peringkat pertama dia tak rasa apa. Sampai 120 hari dia rasa gerak. Maknanya telah dihidupkan, dinyawakan janin dalam perut mak tu. Kemudian kata dia wa yu'mar bi 4 kalimat. Yang ini rahsia Tuhan. Ditulis dah pada kita semua ni
ada 4 perkara. Tak boleh lari. Saya, tuan-tuan, anak kita, cucu kita, semua ni hak ada 4 perkara. Apa dia? Rizki, wa ajalihi, ajal, mati bila, mati sebab apa, wa amalihi, wa syaqiyun aw sa'id. Dia ni orang bahagia ke orang celaka? Allah, yang tu kita takut. Sebab tu kena minta dengan Tuhan. Ya Allah. Fawallazi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Boleh jadi seorang daripada kamu telah melakukan amalan ahli syurga sehingga jadilah antaranya dengan antara syurga itu melainkan sehasta sahaja. Orang kata dia ni ahli syurga, oh dekat, baik. Tapi dekat nak mati dia beramal dengan ahli neraka, maka masuk neraka. Begitu juga wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'mal bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Ada orang tu bodoh beramal jahat amal neraka. Orang kata ni ahli neraka lah. Tiba-tiba dekat nak mati dia beramal dengan ahli syurga, dia masuk syurga. Hadis ni tuan-tuan yang menyebabkan kita takut. Kita ni bukan dihukum masa kita, tapi kita dihukum, dinilai masa kita mati. Baik-baiklah, tak baik wal-iyazbillah. Tu yang kita takut. Sahabat Nabi seorang tu pergi perang luar biasa, lawan orang sahabat puji semua. Nabi kata tidak, dia ahli neraka. Jadi orang rasa heran, kenapa? Jadi ada orang perhati, dia perang memang dia lawan musuh. Sampai kepada tahap musuh tikam dia ni dia tak boleh nak buat apa, letih dah. Kerana tak tahan sakit, dia ambil pedang dia tu, dia letak ulu pedang di bawah, mata pedang di atas, dia terjung dengan dada di atas mata pedang tu, dia mati bunuh diri. Tengok, ada orang tu dia ni ahli neraka lah ibaratnya, teruk. Seorang sahabat Nabi baik, bukan sahabat lah asalnya, dia kafir. Baik. Akhirnya bila datang jihad, dia kata saya nak perang. Nabi kata tak boleh melainkan orang Islam. Dia pun ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Dia pergi perang. Sudah perang mati. Kata Abu Hurairah, wallahi walaupun satu sujud kepada Allah pun dia tak buat, tapi dia ahli syurga. Itulah kita kena minta doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang hormat Dato' Pegawai Daerah dan juga merangkap nazir masjid ini, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muka surat 49, hadis yang kelima, perkara baharu dalam agama. Daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun, wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami ini agama yang bukan berasal darinya, maka ianya tertolak. Manakala dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan berasal dari agama kami, maka amalan itu tertolak. Apa makna? Makna di sini, kalimah di sini adalah agama ni tak boleh direka-reka. Kita tak boleh berdasarkan emosi, berdasarkan khayalan, berdasarkan rasaan, berdasarkan sangkaan. Tetapi agama ni berdasarkan nas. Nabi buat, Rasulullah buat, apa Rasulullah suruh, apa Rasulullah larang. Itu maknanya agama. Cuma kita kena faham, yang menjadi pemudah kepada agama boleh, yang menjadi penolong kepada agama boleh, yang menjadi sebagai keselesaan untuk agama tu boleh. Maksud saya begini, kita azan,
Azan kita tak tambah, kita lafaz azan macam tu. Tapi kita faham suara azan kita ni tak kuat. Jadi kita pakai mic, kita pakai speaker untuk nak menderaskan suara ataupun menguat, menyaringkan sampai jauh. Maka yang tu tak jadi masalah. Bahkan itu boleh ramai lagi yang dengar suara azan. Itu baik, tak jadi masalah. Kita ada masjid, masjid kita ni kita bina kipah, kita bina aircon, kita letak dengan peraturan yang baik, kita bersih, ini tak ada masalah. Dia menjadi senang, selesa dalam agama, iaitu dibenarkan dalam Islam. Baik. Hadis yang ke-6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surat 59. Halal dan haram itu jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya terdapat perkara yang syubhah yang tak diketahui oleh sebahagian manusia. Maka siapa yang menjauhi perkara syubhat bermakna dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat maka dibimbangi akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana pengembala yang membawa haiwan gembalaannya di sekitar padang larangan, maka lambat laun dia mungkin akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahawa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika ia buruk maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ni yang pertama nak bagi tahu kita halal dan haram tu nyata. Riba haram, jual beli halal, jelas contoh. Tapi antara dua-dua tu ada yang syubhat. Orang kata macam mana pula meniaga mata wang, macam mana pula umpamanya emas yang orang buat macam pelaburan begiang-begiang, yang kita tengok dari sudut qabak ke tidak qabak. Yang ini orang yang pakar yang tahu. Jadi sebahagian daripada ulama, bahasa yang paling mudah, apa-apa yang menjadi keraguan kita tinggal. Yang syubhah, kadang-kadang kita tengok hak tu okey, hak ni tengok tak okey. Macam baru ni kita timbul jual beli cara cedok, macam mana boleh tak? Kami telah jawab panjang lebar, hukumnya tak dibolehkan. Banyak nas-nas, kalau nak tahu boleh rujuk dalam laman web kami Maktabah Al-Bakri. Ada soal jawab hukum yang kita jawab satu persatu. Perkara-perkara syubhah inilah yang patut kita kena jarakkan. Cuma yang menjadi orang-orang zaman dulu, dia bukan sekadar masalah hukum syarak, tapi dia gabung dengan hukum warak. Bila warak ni dia tengok betul tak, kalau tak betul macam mana. Hak warak-warak ni dia tinggal tunggu. Ya ni payahlah tuan-tuan kalau kita nak hidup. Imam Nawawi sendiri tuan-tuan, dia pengarang kitab ni. Dia duduk di Damsyik, dia tak makan buah-buahan di Damsyik. Sebab dia kata mungkin pertukaran tanah tu orang ni ambil, generasi ni rapah hak tu ambil ni. Jadi syubhah banyak. Dan dia jaga betul-betul orang macam ni. Orang macam ni payah nak duduk, melainkan dia duduk di Rauk ke bolehlah kot, tempat-tempat kampung. Duduk di bandar, duduk ni hak ni cabaran banyak. Inilah peraturan dalam hidup. Jadi siapa yang dapat selesai daripada syubhat, dia telah pelihara agama dan maruah dia. Bila syubhat ni ada keraguan dalam hati, dan ini berlaku pada orang yang terbabit dengan syubhat. Kalau orang yang ada dalam syubhat seolah-olah dia duduk tepi kawasan larangan, dia gembala pun tepi kawasan larangan, kok masuk, kok
termasuk. Ini bahaya. Setiap raja dia ada larangan dia, maka Allah pun sama. Segala yang diharam itulah larangannya. Dan hadis ni berakhir dengan sebut, nak tengok orang tu okey ke tidak, tengok hati dia. Hati dia baik, insya-Allah baiklah. Hati dia tak baik, maka tak baiklah. Ni pentingnya hati dalam kehidupan manusia. Jagalah hati, supaya hati kita baik, maka anggota badan kita juga akan jadi baik. Hadis terusnya, hadis yang ke-7. Pelbagai jenis nasihat. Daripada Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, kerana siapa? Sabda Nabi, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat. Maknanya semua nasihat. Nasihat tuan-tuan, ibu bapa nasihat anak-anak, suami nasihat isteri. Boleh juga isteri nasihat suami, tapi biasa kalau isteri nasihat suami marah. Jarang. Dia hak tinggi naik nasihat ke atas, dia lain. Nasihat ni penting. Apa makna nasihat? Nasihat ni daripada bahasa Arab, daripada nasahtu. Nasahtul asala. Kalau nasahtul asala ni maknanya saya nasihat kepada madu. Bukan nikah dua, madu tentu lain. Madu di sini madu lebah. Apa makna nasihat pada madu lebah? Maksud nasihat di situ ialah, kalau kita tengok orang ambil madu lebah, dia akan ambil madu tu, dia akan ambil dengan sarang-sarang. Sarang madu ni dipanggil liling. Saya tak pandai sangat, tapi saya sebut umum. Bila nak ambil sarang dengan liling, dengan anak lebah, dengan telur, dengan apa semua sekali ni, dia tak boleh makan gitu. Kecuali setengah orang-orang asli bolehlah. Dia akan tapih, menapih madu daripada sarang dia, daripada liling dia, tinggal madu pure. Itu dipanggil nasihat. Baju kita rosak, cari, kita kata nasahtus saub. Mana kita tampar balik. Dalam bahasa yang mudah, nasihat ni kalimat yang kita pilih sifatnya ringkas, mudah dan dapat diikuti, masuk ke dalam jiwa. Kalau panjang tu namanya blebe, blete. Itu bukan nasihat. Kita dengan isteri kita, anak baru lepas STPM ataupun STAR atau SPM, dapat belajar di USIM. USIM tu nilai Negeri Sembilan, jauh. Saya jadi pengusi situ, saya sebutlah senang, USIM. Jadi mak ni tahu dah daftar pukul 9 pagi ataupun sampai pukul 12 tengah hari. Jadi pukul 4 pagi bangun dah, masak nasi minyak, nak makan anak ni. Makanlah. Lepas mayang subuh tu, siap-siap semua, mak siap, suami isteri ni siap dah ni, anak pun ada. Kira-kira selepas mayang subuh, dalam pukul 6.30, tayar pun bergolek. Bismillah, tawakkalna ala Allah, bergolek tayar. Mak ni pun mulalah bercakap, mak, hang tu bangun lewat, ni mesti bangun awak. Daripada start sampai masuk tu, sampai keluar tu, sampai masuk tu, sampai masuk plus highway balik, sampai keluar tu nilai tu, blebel je semua. Betul hok ni satu baju kamu kena basuh, baju gini, hok ni. Daripada sekecil-kecil mak ni cara anak ni. Akhirnya mak ni letih. Anak ni buka air gau bagi ke mak. Mak minum dulu. Monggok. Sambung pula. Itu beletek. Nasihat ni macam mana? Sudah daftar semua. Abah ni pun ambil duit 500 riyal. Mak, belanja duit ni. Hang jangan balik mak. Biar luluh sembahyang malam. Ingat pesan abah. Tu nasihat. Pak patuh tu.
Hak tu anak dia pegang. Aku tak boleh balik ni kalau aku gagal ni susah. Ayah aku suruh aku sembahyang malam. Allah payah aku. Hak tu hak nasihat. Hak mak tu daripada 3 jam setengah. Berhenti ke RNR, berhenti kerana dahaga, itu bukan nasihat. Itu mengingatkan balik nostalgia. Perangai anak dia tu dia sebut. Tengok. Nasihat ni pendek. Dan kita ni berubah dengan nasihat. Ada orang kayu gini kayu besar bisnes gini sini sana temu orang kau wow perangai pun tak berubah gini meeting sana sini tiba-tiba temu Tok Iman seorang. Tok Iman tu kawan dia. Tok Iman biasa selama pergi kat dia, Tok, kita dah jadi gini tu, masjid jangan tinggal. Kawan ni pun marah. Kau ni tak tahu ke aku sibuk? Baru set up 3 lagi syarikat baru. Tengah ni kau tak tahulah mam. Ham ni duk main masjid je lah dia marah gini. Tengah marah dia bagi 50 riyal Tok Imam. Tok Imam senyap. Dia marah umpanya. Balik rumah cakap pula dengan bini, apa tu Imam, tentang-tentanglah kita kawan dengan dia lama gini, mau tak faham lah kadang kita tak apa. Sampai masa dia nak tidur, dia tengok kipas, dia tengok ekor, dia mari mikir, betul juga kata Tok Imam, aku tak boleh dah duduk gini, umur pun tua dah, nak masuk 50 dah. Tak jadi, ya Allah. Surah bala dah pergi masa aku kecil, memang aku rajin pada Tok Imam dulu, sekarang jauh dah pergi sembahyang, ya Allah. Akhirnya malam tu juga dia pergi tandah dia, mandi ambil sembahyang, menghadap ke Tuhan malam tu. Esok cokoh ada di sini, Tok Imam tengok, ya Allah, nasihat sepatah je, sikit je, tu pesan nasihat. Nasihat bila datang daripada hati, kembali pada hati. Nasihat kalau datang daripada mulut, tak sampai mana. Sebab itu Nabi sebut ni. Cerita bab nasihat panjang, saya tak dapat nak kisahkan. Dia boleh ceramah satu ceramah bab nasihat ni kepada semua sekali lah, kepada pemimpin, kepada rakyat, kepada apa, semua boleh. Agama adalah nasihat. Kemudian hadis yang ke-8, kehormatan seorang Muslim. Sabda Rasulullah SAW, umirtu an utqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Nabi kata, aku disuruh memerangi orang manusia ni biar mereka mengucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka dirikan solat, mereka tunaikan zakat. Kalau buat macam tu, dia selamat. Harta benda dia, darah dia, melainkan hak Islam. Hak Islam ni maknanya kalau dia bunuh orang, dia kena bunuh lah. Sebagai contoh. Baik. Wa hisabuhum 'ala Allah, hak tu pembalasan atas Allah. Hadis ni jangan orang ingat bahawa kita ni kena perang-perang, tak. Kita kena dakwah. Dakwah. Kerana kesan dakwah ni, kenapa kita nak sangat manusia semua? Sebab kita agama benar. Inna ad-dina indallahi Islam. Islam ni bukan agama orang Melayu. Islam ni agama Allah. Allah akukan Islam. Nabi-nabi dulu pun Islam. Ini yang disebut dalam nas Al-Quranul Karim. Jadi kita nak ajak manusia hak baik. Apakah salahnya? Bahkan itu sepatutnya. Kita suka ke anak kita, isteri kita, keluarga kita tak baik? Tak. Begitu juga dengan kawan kita, jiran kita dan seumpamanya. Saya tengok pendekatan dakwah moden ni luar biasa. Masa saya jadi mufti dulu, daripada Amerika ada, daripada England ada. Mari, dia panggil street dakwah. Oh putih. Saya tanya dia, awak dakwah ni macam mana ramai orang masuk Islam? Dia kata mudah je tu. Kami guna amat basic. Kami temu dengan orang tu, how are you, gini. Kami sebut, may Allah or may our God bless you. Dia berubah. Sebab ucapan doa ni jarang berlaku kepada orang bukan Islam. Kalau dia buat pun tak kena. Macam kata selamat pagi. Yang selamat tu pagi, orang tu tak tentu selamat lagi. Tapi kalau assalamualaikum atas mung tu dapat selamat.
Itu dalam Islam. Beza tuan-tuan. Hadis yang ke-9, perintah larangan serta binasanya umat terdahulu. Daripada Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa yang aku suruh buat, apa yang aku larang tinggalkanlah, berdasarkan kepada kemampuan kamu. Sesungguhnya binasa mereka sebelum kamu banyaknya bertanya dan berbantah kepada nabi-nabi. Zaman dulu beramal banyak, cakap kurang, soal kurang. Zaman sekarang banyak cakap, banyak tanya, beramal tak ada. Kita derbak ni, semayang tarawih 8.20, 8.20. Awak buat apa? Jarang kau pergi masjid. La ilaha illallah. Dah bincang bab 8.20, 8.20. Yang pentingnya buat. Jangan tak buat. Tapi kita dah bincang 8 rakaat ke 20 rakaat. Ya Allah, itu pun sunat. Itu pun sunat. Saya ingat masa Syekh Al-Banna rahimahullah, dia mari sebuah masjid. Hari tu hari Ramadan. Jadi ada dua kelompok. Kita nak sembahyang 8 ke 20. Hak ni kata 8, beri hujah. Hak ni kata 20. Al-Banna jawab, saya nak tanya tuan-tuan, hukum sembahyang tarawih ni sunat ke wajib? Sunat. Sepakat sunat, tak ada soal. Hukum jaga perpaduan dan hukum jaga ukhuwah Islamiah ni wajib ke sunat? Wajib. Jadi malam ni kita buat wajib dululah. Kita buat wajib. Yang awak duk bergaduh yang sunat-sunat ni, ini jadi masalah. Duk khilaf. Buat semayang. Ini yang kita nak. Sekarang kita nampak duk bincang, tapi pelaksanaan tak ada. Yang ini banyak tuan-tuan. Sekarang kita tukar. Bincang boleh, tapi ibadat tu banyak. Itu lagi baik. Bahkan itu yang dituntut. Hadis terusnya, hadis yang ke-10, rezeki yang halal dan doa. Sabda Rasulullah SAW, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allah ni bersih, suci dan tidak terima melainkan yang bersih, suci. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintah orang beriman sebagaimana Allah perintah para nabinya, rasulnya. Faqala ta'ala, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." Hai rasul-rasul, makan daripada yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Hai orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Tengok. Nombor 1, kita disuruh makan yang baik-baik. Makan yang baik-baik ni ada dua. Satu, makan yang baik-baik itu dari segi makanan tu baik-baik, maknanya halal. Ingredient makanan tu halal. Makan ikan, makan daging lembu yang disembelih dengan betul, makan daging ayam yang disembelih dengan betul. Itu satu. Yang kedua, makanan walaupun yang halal, yang disembelih dengan betul, yang ini cara dapatan tu. Janganlah makan lembu curi, janganlah makan ayam hok curi. Itu tak betul juga. Walaupun ayam tu dia curi, dia sembelih, dia bismillah. Dia tak pakai potong je selalu ke masak selalu, dah. Walaupun dia buat macam tu, orang curi ayam, dia curi, dia dapat ayam tu, dia nak makan, dia bismillahirrahmanirrahim, bismillah dulu. Dia taklah kata ambil tuku, katak kepala gitu ke ayam tu, mati, dah. Tapi haram makan sebab cara dapatan. Dan yang ketiga yang juga disuruh ialah kita ni bila nak makan ni cari yang baik-baik. Yang baik-baik yang kita nak cari makanan ni yang sesuai dengan tubuh kita. Macam kita lah, perut Melayu, nak makan roti pagi, petang, siang, malam, tak tahan kat perut. Jadi sesuai dengan kita. Doktor selalu cakap, awak jangan makan macam ni, banyak ni kecil manis, ni darah tinggi, ni kolesterol, ni gula, macam mana. Susah kita.
Jadi buat. Jadi orang panggil nas ni juga menunjukkan cara hidup sihat. Cara hidup sihat. Baik. Summa zakar rajul yutilu safa asy'as arba yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Nabi cerita pula seorang lelaki yang musafir jauh, berdebu, ke kusuk masai, angkat tangan sebut ya Rab, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang haram, diberi makan daripada sumber yang haram. Macam mana doa nak mustajab? Sedangkan apa yang dibuat orang musafir, doa mustajab. Orang yang angkat tangan, doa mustajab. Orang yang dalam keadaan merendah diri, doa mustajab. Tapi terhijab doa sebab makanan sumber haram, minuman sumber haram, pakaian sumber haram, diberi makanan-makanan yang haram, doa payah nak mustajab. Nabi cakap sahabat dia namanya Sa'd bin Abi Waqqas. Nabi kata, ya Sa'ati mat'amaka tustajab da'watu. Wahai Sa'd, elokkanlah makanan kamu, nescaya doa kamu mustajab. Kalau kita nak doa mustajab, pastikan makanan tu halal. Alhamdulillah, insya-Allah doa kita mustajab. Buat tuan-tuan. Jangan kita makanan daripada makanan yang haram, kerana itu menghalang daripada doa mustajab. Hadis yang ke-11, tinggalkanlah keraguan. Hadis ni yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali. Rasulullah SAW bersabda, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggallah apa yang menjadi keraguan padamu kepada apa yang tidak meragukan. Hadis ni sama macam hadis yang kita baca berkenaan dengan hadis Nu'man bin Bashir tadi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Tengok, hadis ni sama. Jadi saya tak payah pengulangan. Seterusnya hadis yang ke-12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan Islam seorang ialah meninggalkan sesuatu yang tiada kena mengena dengannya. Hak ni, hadis ni kena atas kepala kita banyak. Kita suka cakap hak orang ni. Kita tengok netizen, kita tengok masalah yang kita kata rumus, kita tengok masalah tentang kita suka sangat duk bincang ha ni, orang ni gini, orang tu gini. Sebenarnya tak berapa baik. Lebih baik kita diam, lebih baik kita hal kita. Melainkan masalah ummah, masalah sejagat, itu munasabah. Tapi masalah yang tak ada kena mengena, kita akan menghabiskan masa kita dalam perkara yang boleh jadi akan berlaku, mengumpat, mengeji dan seumpamanya. Hadis yang ke-13 muka surat 121. Mengasihi sesama Islam. Daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadam Rasulullah SAW, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, tidak beriman seorang kamu sehingga dia kasih saudaranya macam dia kasih diri dia sendiri. Hadis ni ada dua. Pertama, Nabi mulakan dengan makna tidak beriman. Tidak beriman di sini bukan makna kafir. Tidak beriman ni ada dua. Kalau kita baca bermula dengan tidak beriman, ada dua. Sama ada dia panggil nafis sihah, yang kedua dia panggil nafi al-kamal. Nafis sihah ni maknanya menafikan kesahihan iman, makna betul kufur. Macam mana? Yang ini yang terkait dengan akidah. Bila terkait dengan akidah, yang ada kena mengena dengan akidah, maka di situ dia ni kufur. Itu biasanya disebut. Tetapi kalau dia ini berkenaan dengan kehidupan, dengan hubungan, biasanya ini dia panggil nafyul kamal. Apa makna? Nafi kesempurnaan iman. Jadi hadis ni tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya macam dia kasih pada diri. Apa makna kasih pada saudara? Kasih kepada saudara ni ada martabak dia, tuan-tuan. Martabak yang paling tinggi namanya martabatul isar. Martabak ni payah kita nak buat.
Apa makna isar? Isar tu maknanya pengorbanan yang sungguh-sungguh. Macam Sa' ibn Ar-Rabi' disatukan, dipersaudarakan, dia orang Madinah dengan Abdurrahman bin Auf, orang Muhajirin, sahabat yang kaya raya. Sa' ibn Ar-Rabi' kata apa pada Abdurrahman bin Auf? Wahai Abdurrahman, aku ada 2 bini. Mu tengok hak mana seorang mu kenal, mu suka, aku cerah dia, mu kahwin. Aku ada 2 bidang tanah, mu ambil separuh, aku ambil separuh. Aku ada. Saya nak semua. Abdurrahman kata, semua aku tak berhajat. Pinjamkan kepada aku ataupun hutang kepada aku segantang tamar, tunjuk kepada aku pasar. Dulu ni ala su, tunjuk aku pasar. Aku nak menikah. Tengok. Mana ini martabat isar yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sanggup korban atas diri mereka sekalipun. Sahabat Nabi nak mati dahaga air, mari orang ni nak beri minum air, sahabat ni kata air, dia tulis beri kepada sahabat ni. Sahabat ni nak minum air, dengar air sebelah beri ni. Sampai 7 sahabat, akhirnya yang ke-7 tu nak bagi, dengar hak ni kata bagi hak ni, tengok hak ni mati, hak ni mati, hak ni mati, semua tak dapat minum air. Dalam keadaan ketika luka parah masa perang. Nak cerita isar ni sejarah luar biasa. Syekh Abdurrahman Sumai cerita dia pernah sampai bantuan kepada orang miskin di Afrika yang lapar, beri makanan. Orang ni dia kata, berapa hari dah tak makan? Saya 3 hari dah tak makan makanan ni. Bila dia tengok makanan ni, kata Syekh Abdurrahman Sumai, kawan tu tunjuk belakang. Dia kata, saya tak boleh makan, beri kepada jiran saya di belakang tu. Kenapa? Jiran saya 7 hari dah tak makan, dia 3 hari tak makan, bagi. Itu dia panggil martabat ihsan. Cuma hadis ni sekurang-kurangnya, yang pertama, kita tak menyusahkan sahabat kita, kita tak menyakitkan dia, kita doa untuk dia. Itu pun macam beriman dah tu. Dan kita bantu seadanya apa yang sepatutnya. Setakat tu okey dah, alhamdulillah. Hadis yang ke-14, hak darah seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, sayyibu zani wan nafsu bin nafs wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Hadis ini menjadi perbincangan hangat ulama. Bilakah manusia orang Islam ditumpahkan darahnya, sama ada dia bunuh orang, sama ada dia penzina yang muhsan, yang sudah berkahwin, yang ini dari segi hukum Islam. Yang ketiga, yang meninggalkan agama dia sendiri. Hadis yang ke-15, muka surat 147. Berbudi bahasa menghormati tetamu dan jiran. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim taifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Persoalan yang pertama, kenapa Nabi sebut beriman dengan Allah dan hari akhirat, sedangkan rukun iman ada 6? Kata ulama, beriman kepada Allah menjadi pemula dalam menawaitukan lillahi ta'ala. Beriman pada hari akhirat kerana sifat manusia, satu-satu benda dia nak upah dia, dia nak balasan dia. Syekh, anak nak panggil hantar kerja. Soalan yang pertama, hati kecil tanya, berapa nak bagi gaji? Starting berapa? Macam mana? Kita nak upah, kita nak balasan. Maka di sini kita, bila kita yakin walaupun kita tak dapat upah setimpak di dunia, tapi akhirat kita dapat. Dengan beriman kepada Allah dan beriman pada akhirat, menjadi semangat
untuk kita dapat balasan daripada Allah. Sebab itu orang-orang baik dia sedekah, dia infak, dia bagi jamu orang makan. Orang susah, apa kata dia dalam surah Al-Insan yang selalu Tok Imam baca pada hari Jumaat? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Mereka beri makan makanan yang dia kasihi kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perat. Kami beri makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tak harap daripada kamu sebarang ucapan terima kasih atau balasan. Sesungguhnya kami takut kepada Allah pada hari segala muka masam, ketika mana di mahsyar kelak. Jadi pertama, cakap baik-baik. Kedua, muliakan jiran. Ketiga, muliakan tetamu. Yang ini alhamdulillah masyarakat Melayu biasanya buat, cuma dia atur dengan lebih baik lagi, barulah rasa keselesaan dengan sebaiknya. Hadis ke-16 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallam, "Ausini," qala la taghdab, faraddada mirara, qala la taghdab. Wasiatkanlah kepadaku, sabda baginda janganlah marah. Kemudian beliau berulang kali bertanya, sabda baginda janganlah marah. Hadis ni mudah. Ini apa makna? Maknanya Nabi ni tuan-tuan, dia tengok orang, dia ada ilmu macam-macam ilmu, cuma kita je tak tahu. Dia ada ilmu boleh baca orang. Ada tak kita tengok orang baik dia nampak, lemah lembut je nampak, tapi bila kita pergi rumah dia, dia marah ke anak dia, menikuh anak dia takut. Oh baik keren kita tu, la ilallah, ingat lembut je. Dia dah mari senyum je, habis keren. Sebab kita tak kenal. Nabi ni dia kenal orang. Bila datang orang ni minta nasihat, Nabi ulang satu je, jangan marah. Sebab tahu orang ni pemarah. Bukan dia marah depan Nabi, tapi Nabi kenal. Kita tak minta nasihat, kita kata bangun malam sembahyang. Kawan tu tiap-tiap malam bangun malam, kita suruh sama. Tak kena. Tapi Nabi ni dia kena. Maknanya kalau macam doktor lah, dia ada diagnosis dia check orang ni, ni sakit ni, dia beri obat tu, dia beri obat. Nabi kena orang. Jangan marah. Tuan-tuan, kenapa jangan marah? Rupa-rupanya penyakit yang paling parah dalam hidup kita marah. Marah ni baik kalau kena tepat, dan marah ni rosak bila tak kena tepat. Marah akhirnya sesat sekali. Marah ni tak ada keuntungan. Marah berasa hati geram, tak untung. Ada sahabat saya seorang, orang Saudi, dia baru balik, dia pernah jadi mustasyar Saqafi di lama. Dia cerita kat saya, masa tu saya jadi mufti lah. Dia kata, saya pernah bertugas dalam penjara, duduk di penjara, dan saya juga tengok banduan yang akan dihukum mati. Saudi hukum mati pancung, sampai tepuh. Jadi saya tengok mereka ni baik, ada yang sembahyang banyak, ada yang menangis, ada yang zikir banyak, ada yang cakap lemah lembut. Saya tanya, kenapa muak macam ni? Saya tak tahan marah tu. Bila tak tahan marah, akhirnya bunuh bini, bunuh orang ni, bunuh. Tengok, sebab kuncinya marah. Nabi Allah Musa pernah didatangi oleh Iblis. Iblis bila datang kat Nabi Musa, Iblis pun kata, wahai Musa, tolonglah aku sekali. Nabi Musa marah, kau ni Iblis, laknatullah apa benda ni, tolonglah sekali. Nak tolong apa? Tolong minta dengan Tuhan supaya Allah terima taubat aku. Nabi Musa pun bercakap dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dia boleh bercakap. Dia pun datang kepada Iblis, dia pun bagi tahu Allah boleh ampun dosamu, Allah terima taubatmu, tak ada masalah. Tapi dengan syarat kamu pergi ke kubur Nabi Adam, kamu sujud. Kerana Allah sebut wa izqulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa Iblis. Dia dengan sendirinya marah, Iblis.
asjudu lahu mayyita wa lam asjud lahu hayya. Apakah patut aku nak sujud dia sudah mati, masih hidup aku nak sujud? Ni kias fasik. Oleh kerana kamu baik dengan aku wahai Musa, aku pecahkan rahsiaku. Ingat kepadaku. Orang lain suruh ingat kepada Allah, ni ingat kepada setan. Ingat kepadaku dalam 3 keadaan. Pertama, bila semboyan jihad datang, ingat kat aku. Kerana aku akan goda dia, mu jangan pergilah, nanti mu mati, bini mu jadi janda, anak mu jadi yatim, siapa susah. Jadi dia pun luntur semangat. Kedua, ingat kepada aku ketika kamu bersama dengan perempuan ajnabiyah, mu duduk dekat dengan dia sama, marilah gini. Ingat kepada syaitan. Sebab syaitan ni pandai. Dia pandai. Orang Arab kata nazratun fabtisamatun fasalamun famau'idun faliqa'un fawiqa'. Mula-mula tengok, bila tengok senyum, bila senyum beri salam, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Bila tu kemudian bercakap, kemudian buat temu janji, kemudian bertemu, kemudian berlakulah apa yang berlaku. Itu mukadimah semua. Ingat aku, kerana aku kata tak siang dia, baik dia, ini syaitan. Dan yang ketiga, ingat kepadaku. Mu ingat kepada aku ketika marah. Marah mu kena ingat kat aku. Sebab aku akan kata suruh gini-gini, kita akan naik temperature. Ini bahaya. Jadi marah kena jaga. Hadis seterusnya adalah hadis yang ke-17. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul qitlata wa iza zabahtum fa ahsinu zibhata wal yuhidda ahadukum syafratah wal yuriz zabihata. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, laksanakanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seorang daripada kamu menajamkan pisaunya, serta hendaklah dia menyegerakan sembelihannya. Ihsan kena berlaku pada semua. Bunuh, ada orang bunuh, dia buat unyanya, kerak sikit, sekateh, lukakan sikit, kawan ni sakit, itu tak boleh. Dari Islam cepat, jangan menyeksa. Sama juga sembelih. Kalau kita sembelih binatang, janganlah sentimental, slow je, pisah tumpu, lambat, slow. Dia laju, serang laju. Itu dalam Islam. Wal yurih zabihatah ni yang cepat kalau boleh. Itu cara dalam Islam. Jangan seksa kepada binatang. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Seorang-seorang, depan orang, khalayak ramai, tengah malam, tak ada orang, ada peluang, tak ada peluang, ada kesempatan, tak ada kesempatan. Kalau kita boleh sentiasa ingat Allah, baik. Kedua, ikutilah kejahatan dengan kebaikan nescaya dia hapus. Kita ni ada kelemahannya, bukan tak ada kelemahan. Kelemahan-kelemahan kita itu bila kita buat, kita balas dengan taubat, kita balas dengan kebaikan. Kita sedekah, kita infak sikit, kita masuk masjid letak RM1, RM2, RM1, RM2. Itu semua sebagai penghapus dosa-dosa kita. Maknanya cara nak hapus dosa ni banyak. Yang pertama, kita hapus dosa kita dengan cara kita bertaubat. Yang kedua, kita kafarahkan dosa kita, kita bayar kifarah apa yang Allah tentukan. Yang ketiga, kita hapuskan dosa kita dengan buat amalan-amalan yang Allah suruh, seperti puasa Ramadan, seperti semayang. Nabi kata Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Antara puasa Ramadan dengan puasa Ramadan kifarat semua dosa. As-salawatul khams, begitu juga semayang antara 5 waktu ni kafaratul lima bainahun, dia dapat hapus antara dosa-dosa itu. Ambil wudu boleh hapus dosa.
haji wa umrah. Nabi kata tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqra waz zunuba. Kamu iringilah antara haji dan umrah kerana kedua-duanya dapat membasmi kefakiran dan juga dosa-dosa. Termasuk juga bila buat kesilapan, buat kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang ini kita mahalnya manusia bila akhlak. Manusia dikalahkan oleh manusia lain dengan akhlak. Orang tu bila akhlak balik, Allah kita kata lemah kita. Tapi kalau orang tu dengan rasa ni, kita tambak dia dengan akhlak, dia jauh, dia terasa daripada kita tambak dia dengan kekayaan, dengan harta, dengan apa-apa, beza. Yakin kepada Allah. Hadis ni panjang. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal. Satu hari Abdullah bin Abbas membonceng belakang dengan Nabi, naik unta atau kuda. Nabi cakap, ini perangai Nabi. Setiap kali dia bertemu dengan orang tua, muda, kanak-kanak, dewasa, ni dia beri nasihat sesuai dengan orang tu. Apa kata Nabi kepada Abdullah? Abdullah bin Abbas ni budak, Nabi mati dah. Itu beza umur tu. Nabi kata, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajar kamu beberapa kalimat. Makna apa? Dalam mengajar ni tak boleh panjang, tak boleh banyak, dia pendek sikit-sikit, tapi berterusan, cepat melekat. Ihfazillah yahfazka, mu jaga Allah, Allah jaga kamu. Siapa jaga Allah, Allah jaga dia. Macam mana jaga Allah? Jaga titah perintah Allah, Allah pelihara. Banyak, saya tak nak ceritalah, banyak sangat yang membuktikan siapa jaga Allah, Allah jaga dia. Ihfazillah tajidhu tujahaka, mu jagalah Allah, nescaya kamu dapati Allah depanmu. Apa makna depan? Bantuan Allah tu dapat, insya-Allah. Yakin pada Allah, Allah boleh tolonglah betul-betul. Kita jaga Allah. Kalau nak sebut kisah-kisah panjang, banyak kisah-kisah yang hebat yang dalam sejarah luar biasa. Iza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mintalah dengan Allah. Angkat tangan. Orang lain kaya, orang tu kaya, orang tu lebih kaya, orang tu paling kaya, orang tu hebat, orang tu kaya, tapi Allah bukan kaya, tapi Allah maha kaya, maha kaya, hebat Allah. Nanti dalam hadis lain kita akan bincang lagi. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila kamu minta tolong dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Disebut wa'lam annal ummata law ijtama'a ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kalau umat semuanya, pakat semuanya berhimpun untuk menolong kamu, memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka semua tak akan dapat memberi manfaat kecuali dengan izin Allah. Seorang tu kaya raya sakit, mari 80 pakar biu, pakar bedah, pakar mata, pakar sarah, pakar ni, pakar jantung, pakar ni kumpul nak bantu dia, mati juga. Tak boleh, dah sampai dah hajar. Wa ijtama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu 'alaika. Begitu juga kalau dia pakat nak kenakan kamu, tapi Allah tak tentukan, tak boleh mudarat. Sebagaimana kita tengok Nabi berapa kali cubaan bunuh Nabi. Nak hijrah kena nak bunuh, masa tu nak kena bunuh. Orang Yahudi nak bunuh Nabi, hak ni nak racun Nabi. Tapi dah kalau tak jadi, tak jadi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, qalam itu terangkat dan keringlah suhuf. Apa makna? Maknanya kita semua berjalan di atas resam takdir ilahi Tuhan. Nak tak nak macam tu je, kita berjalan, kita je tak tahu. Cuma kita sentiasa muhasabah kembali pada Allah. Rawahu Tirmizi. Ada riwayat kedua tu saya tak baca. Hadis seterusnya
Hadis yang ke-20, keutamaan malu. Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya antara yang didapati oleh manusia daripada perkataan Nabi terdahulu ialah jika engkau tidak malu, buatlah apa yang kau suka. Hadis ni Nabi cerita para Nabi zaman-zaman dulu, Nabi-Nabi dulu, antara pesanan dia kepada umat dia, kalau kamu tak malu, buatlah apa saja. Artinya menjadikan penghalang antara kita dengan maksiat itu, ketidakbaikan tu, melainkan malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iza abghadallahu 'abdan naza'a minhul haya. Allah ni kalau dia benci pada seorang, maka Allah akan cabut sifat malu pada dia. Dan Nabi SAW bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu ni tak datang melainkan hak baik-baik belaka. Jadi kena cara malu tu. Hadis 21, beriman dan istiqamah. Seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajar kepada aku tentang Islam, aku tak payah tanya siapa pun selepas ni. Rasulullah jawab, qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ni dia tuan-tuan. Soalannya yang paling payah dalam hidup kita ni istiqamah. Beriman kepada Allah, istiqamah. Istiqamah ni banyak. Istiqamah dalam perkara kebaikan, istiqamah daripada perkara yang wajib, istiqamah dalam perkara yang sunat, macam-macam istiqamah. Cuma kalau kita ambil istiqamah yang tahap tertinggi, kita lemah. Contoh, semayang. Siapa boleh semayang semua ni? Semua boleh semayang. Tak ada seorang tak boleh semayang. Ni semayang semua. Istiqamah baguslah. Tapi kalau kita up sikit, siapa di kalangan kita yang jaga semayang sunat, qabliyah dan ba'diyah? Tak agak dah. Tanya lagi, siapa yang di kalangan kita boleh jaga solat jemaah di masjid? Solat jemaah tu payah dah. Solat jemaah di masjid, oh lagi payah. Kalau boleh buat 8 hari solat berjemaah di masjid tiap-tiap waktu, tok wali lah dia dah. Payah kita nak buat benda ni. Ni istiqamah. Istiqamah ni, siapa boleh sembahyang malam? Semua boleh sembahyang malam. Tapi siapa boleh sembahyang malam setiap malam? Allah, berat. Masa buka Hagia Sophia atau Hagia Sophia, Turki, kota Istanbul yang dipanggil Konstantinia oleh Muhammad Al-Fatih, nak semayang di masjid besar hari Jumaat, siapa nak jadi naik atas mimbar? Siapa nak baca khutbah, nak berkhutbah? Muhammad Al-Fatih buka. Siapa di kalangan kamu sejak balik tak pernah tinggal semayang fardu? Ramai semua. Siapa di kalangan kamu yang tak pernah tinggal semayang rawatib? Separuh dah tak ada. Siapa yang di kalangan kamu sejak akhir balik tak pernah tinggal solat malam? Semua duduk, tak ada seorang, kecuali dia sendiri. Bila keadaan dia sendiri, akhirnya apa yang berlaku? Muhammad Al-Fatih bangun, dia naik atas mimbar. Ni istiqamah, tuan-tuan. Jadi rupa-rupanya istiqamah ni payah sangat dalam hidup kita. Tapi benda tu bukan mustahil. Kita boleh buat istiqamah ni sikit-sikit. Kita tak mampu nak buat semua, nak baca Quran 10 juz sehari, nak zikir 14,000 sehari, nak sedekah 400 sehari, nak ni tak mampu. Tapi kita buatlah sembahyang sikit, baca Quran sikit, zikir sikit, ibadat sikit. Ini senang kita. Nak buat ni boleh buat 3 hari, lepas tu tidur 3 malam, letih. Tak roh. Kita kederak kita macam mana? Ini istiqamah. Sebab itu penting jaga betul-betul. Saya sebenarnya hati nak tamatkan, tapi masa tak dapat juga. Tu saya laju tu. Sepatutnya satu tu setengah jam baru sedap. Terang satu. Tapi apakan daya, mungkin tahun depan kena panggil mula lah. Ni bukan tahun ni kita khatamkan juga separuh lagi, ataupun kita tengoklah kitab-kitab lain. Sekurang-kurangnya cita-cita kita tu ada. Keduanya bersama saya ni memang banyaklah. Saya nasihat kepada anak saya, buku nota aku
Anak saya ni baru kahwin, baru minggu lepas. Jadi saya buat satu-satu, saya nasihat. Alhamdulillah, daripada dia kecil saya tengok semalam, bila dah kahwin 4 hari, saya panggil dia, saya duduk, saya cerita apa makna kehidupan, apa makna perbelanjaan, apa makna cara kita jangan nyusah mak pak kita, apa cara kita nak jangan kedeku, jangan boros, wa kana baina zalika qawama. Jadi terang satu kita terang. Kelebihan solat tahajud yang ini tuan-tuan jangan tinggal. Banyak kelebihan. Kesihatan baik, jiwa tenang, hidup mudah, rezeki murah. Saya sebut satu persatu. Ni sempena merdeka, saya sebut buku Negara Sejahtera. Macam mana kita sepatutnya berinteraksi dengan negara kita sebagai kasihkan kepada negara. Buku Masa Peliharalah. Yang ni saya cerita paling banyak. Bagi saya, cikgu-cikgu, begitu juga kita kena ada dua, quality times dan time management. Saya kisah ulama zaman dulu, tokoh barat timur, semua jaga yang ni. Buku ini buku yang saya selalu amal. Inilah doaku. Yang ini yang terbaik yang kita boleh beramal. Kemudian Bayan Linnas, soalan isu-isu semasa dalam apa jua fiqh yang kita jawab semasa, yang tuan-tuan mendapat manfaatkan. Akhir kalam, marilah kita tutup sedikit dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mustata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna abiduka wa banu abidika wa banu imaika nawasina biyadik madhi fina hukmu adlu fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqi aw anzaltahu fi kitabik aw istastarta bihi fi ilmi ghaib indaka anta ja'al qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa zahaba humumina wa Bismillah, tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal alimul ghaib wasyahadah. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifu. Ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amir rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an nughtal min tahtina. Bismillah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri di atas Daurah Kitab Penjah tadi. Sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan, majlis diteruskan lagi